Hai guys, selamat kembali ke Kubi-Kubi Go. Anda bersama saya Ekram. Menarik dan bermanfaat. Hari ini kita akan melihat kisah-kisah menarik tentang tembok-tembok yang terhebat di dunia. Ada di antara tembok-tembok ini yang sehingga hari ini masih lagi berdiri teguh. Ada di antara tembok ini yang hilang dan ada juga yang masih lagi belum ditemui. Daripada sebuah tembok untuk melindungi kota daripada diserang oleh pihak musuh, sehinggalah tembok yang digunakan untuk mengurung puak-puak yang dikatakan akan memusnahkan muka bumi ini. Menarik dan bermanfaat hari ini. Ini adalah tembok-tembok yang hebat dari seluruh dunia. Tembok Dubrovnik. Kalau di China, ada tembok besar China. Di Eropah pula ada tembok Dubrovnik dengan ketinggian 1940 meter panjang dan 25 meter tinggi, dilengkapi dengan 120 meriam dan 6 kubu. Tembok ini dianggap sebagai tembok pertahanan yang paling menggerunkan dan yang paling kukuh semasa era zaman pertengahan di Eropah. Tembok ini dibina dari abad ke-9 sehingga abad ke-17, mengelilingi kota Dubrovnik, satu kawasan yang terletak di selatan negara Kroasia, bertujuan untuk mengekalkan keamanan penduduk dan menangkis serangan pihak musuh di sekitar kota tersebut. Bayangkan, tembok ini sangat kukuh, tiada satu bala tentera pun yang berjaya menembusi Dubrovnik. Tidak semasa era prasejarah dulu, semasa diserang oleh tentera Saracen pada tahun 886. Ia tidak runtuh bila diserang tentera Venetian pada tahun 948. Begitu juga bila ia diserang tentera Nemanja pada tahun 1185. Tembok ini kekal kukuh bila ia diserang pada tahun 1205 sekali lagi oleh tentera Venetians. Bukan itu sahaja, tembok ini juga dapat menangkis serangan dari tentera pada zaman moden pada tahun 1806 oleh tentera Rusia, pada tahun 1814 oleh tentera Anglo-Austrian dan pada tahun 1991 dan 92 semasa Perang Saudara Kroasia. Kehebatan tembok Dubrovnik ini tidak berhenti di situ. Semasa gempa bumi yang berlaku pada tahun 1667 juga, ia kekal berdiri kukuh sehingga hari ini. Hari ini, tembok Dubrovnik masih lagi dijaga dengan baik dan menjadi tarikan pelancong. Tembok ini telah disenaraikan sebagai UNESCO World Heritage Site pada tahun 1979. 3. Tembok Konstantinopel. Tembok dengan kisah yang epik. Sebuah tembok dengan struktur binaan yang kompleks, berdiri gah, didirikan untuk mempertahankan kota Konstantinopel sama ada serangan dari darat ataupun laut. Diberikan nama Konstantinopel disebabkan kota ini dibuka oleh pemerintah Rom, Konstantin the Great pada tahun 330. Kedudukan yang strategik membuatkan banyak empayar yang berebut-rebut untuk menakluki Konstantinopel, dan disebabkan tekanan dari empayar lain inilah tembok Konstantinopel didirikan. Bayangkan, dicatatkan di dalam sejarah, selepas empayar Roman membuka Konstantinopel, ada 4 lagi empayar yang menjadikan kota ini sebagai ibu kota mereka, termasuklah empayar Byzantine, empayar Latin dan akhirnya empayar Ottoman yang hari ini dikenali sebagai Turki. Berbalik kepada tembok Konstantinopel, untuk empayar Ottoman pada waktu itu, menakluki Konstantinopel adalah satu perjuangan yang sangat penting. Ini disebabkan dicatatkan di dalam hadis yang suatu hari nanti akan ada ketua yang datang dari umat Islam akan menakluki Konstantinopel. Dengan itu banyaklah Sultan Empayar Ottoman yang cuba menakluki kota tersebut dan mahu menjadi ketua yang diriwayatkan di dalam hadis. Namun begitu, setiap serangan tentera Ottoman gagal, sehinggalah tiba masa Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah Empayar Ottoman. Dia membawa bala tenteranya melancarkan serangan selama 53 hari bermula pada 6 April 1453 dan akhirnya perjuangan beratus-ratus tahun tentera Ottoman akhirnya berjaya bila Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menakluki kota tersebut, secara langsung menukar nama dari Konstantinopel kepada Istanbul. Apa yang menarik, tentera Ottoman sebenarnya
sebenarnya gagal untuk memecahkan tembok Konstantinopel, tapi mereka telah mengatur strategi untuk secara senyap membawa kapal-kapal laut mereka melalui jalan darat dan masuk ke dalam kawasan sungai yang dikenali sebagai Golden Horn, sebuah kawasan sungai di sisi kota yang pertahanannya lemah. Serangan tidak diduga ini dapat mematahkan pertahanan Konstantinopel dan memberikan kemenangan kepada Empayar Ottoman, sehingga hari ini Konstantinopel ataupun Istanbul adalah ibu kota untuk Turki. 2. Tembok besar Cina. Dari Eropah kita pergi ke Asia. Bayangkan, saiz tembok ini sangat besar. Ia boleh dilihat dari atas angkasa dengan panjang 21.196 km dan tinggi 7.88 meter. Tembok ini sebenarnya dibina oleh beberapa negeri kecil di sekitar China sekitar tahun 771 sehingga 221 sebelum Masihi. Hanya pada tahun 221 sebelum Masihi barulah ia digabungkan menjadi sebuah tembok yang besar oleh Maharaja pertama China, yaitu Maharaja Qin Shi Huang. Tembok ini pada asalnya untuk menangkis serangan daripada tentera-tentera nomad dan barbarian yang mahu membuat kacau bilau di kawasan tanah jajahannya. Bila Maharaja Qin Shi Huang mangkat, tembok ini kemudian dijaga dan dikembangkan lagi oleh Maharaja dinasti seterusnya, seperti Maharaja dari Ming dinasti. Selain bertujuan untuk pertahanan, tembok ini juga berfungsi sebagai laluan untuk menghantar barang dagangan dengan selamat dan juga untuk mengawal keluar masuk orang asing ke dalam tanah jajahan mereka. Hari ini, 1/3 tembok besar China hilang, sama ada roboh ataupun batu-batunya dicuri. Menarik untuk saya selitkan kisah legenda tembok China yang paling popular. Kononnya, seorang wanita yang kehilangan suami disebabkan terkorban semasa membina tembok China. Tangisannya sangat pahit, membuatkan kawasan tembok ini terhakis dan runtuh, mendedahkan tulang temulang suaminya. Dia kemudian mengutip tulang temulang ini untuk dikebumikan. Itulah kisah tembok kedua terhebat di dunia, yaitu tembok besar China. 1. Tembok Zulkarnain. Berbeza dengan tembok-tembok lain di dalam senarai ini, tiada siapa yang tahu lokasi di mana tembok ini terletak. Tapi kisahnya diketahui oleh rata-rata kita di sini sebab ia dicatatkan di dalam kitab suci Al-Quran. Diriwayatkan di dalam surah Al-Kahfi. Zulkarnain adalah seorang lelaki yang diberikan kekuasaan, kekuatan dan kekayaan dan seorang pemerintah yang adil. Zulkarnain dan bala tenteranya akan pergi dari timur ke barat untuk membantu kaum-kaum yang memerlukan dan juga untuk menyebarkan ajaran Islam. Untuk orang barat pula mereka percaya Zulkarnain dikenali sebagai Alexander the Great, seorang panglima yang digeruni dengan memakai helmet yang mempunyai 2 tanduk. Di salah satu riwayat, diceritakan Zulkarnain dan bala tenteranya tiba di satu kawasan di antara 2 gunung dan dia menemui satu kaum yang sangat mundur. Bukan itu sahaja, bahasa yang mereka gunakan sangat primitif dan sukar untuk difahami. Bayangkan, 70 juru bahasa diperlukan untuk memahami apa yang mereka cuba sampaikan. Menurut kaum ini, ada 2 kaum yang hidup tidak beberapa jauh dari mereka, dikenali sebagai Ya'juj dan Ma'juj. 2 kaum ini sering membuat kekacauan dan merosakkan muka bumi, dan mereka sanggup untuk membayar Zulkarnain untuk didirikan satu dinding di antara mereka. Setuju untuk membantu. Namun begitu, Zulkarnain tidak meminta bayaran, tetapi dia meminta tenaga dari kaum-kaum tersebut untuk membina sebuah tembok yang besar diperbuat daripada campuran besi dan tembaga. Tembok ini diriwayatkan tinggi, setinggi-tinggi gunung, menutupi seluruh kawasan perkampungan Ya'juj dan Ma'juj. Maka terkurunglah kaum ini di dalam tembok tersebut sehingga hari kiamat nanti, di mana mereka akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memporak-perandakan bumi. Bayangkan, kumpulan ini sangat ramai. Kalau mereka dilepaskan, mereka akan meminum air tasik sehingga air di situ kering. Hari ini, ulama berbeza pendapat. Adakah Ya'juj dan Ma'juj sudah pun dibebaskan ataupun tidak? Ustaz Abdul Somad berpendapat, golongan ini sudah pun dibebaskan dan ia adalah bala tentera Mogul. Ada pula yang berpendapat Ya'juj dan Ma'juj belum dibebaskan. Apa-apapun fahaman ulama tentang perkara ini, satu yang kita tahu, tembok Zulkarnain adalah antara tembok yang hebat pernah didirikan.
Terima kasih kerana menonton. Saya ada satu soalan untuk semua goers. Di antara tembok-tembok ini, mana satu yang anda rasa paling hebat? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah dan kami sedang mencari pemenang-pemenang giveaway. Ada yang kami tidak dapat kontak, ada yang belum lagi kontak kami. Dan kalau nama anda tersenarai di dalam senarai pemenang giveaway tahun lalu, pastikan anda hubungi kami melalui email ataupun melalui message di Facebook ataupun Instagram. Apa-apa pun, itu sahaja video pada hari ini. Akan lebih banyak lagi episod-episod menarik dengan pelbagai maklumat bermanfaat untuk semua goers. Saya jumpa dari episod yang seterusnya. Gubi Gubi Go, menarik setiap hari.